Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar di kata 4 yang belajar dengan saya. Okay, pada hari ini cikgu akan sentuh berkenaan dengan bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, satu pemboleh ubah maksudnya satu huruf saja yang diwakili. Okay, kenapa awak perlu belajar kuadratik ini? Sebab kuadratik ini sebenarnya dapat membantu dalam pembinaan, dalam acara sukan, semuanya menggunakan kuadratik. Sekarang ni kita tengok slide seterusnya. Okay. Fungsi dan persamaan kuadratik. Mula awak akan tengok pada ungkapan, kemudian awak akan tengok pada persamaan. Apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey. Okey, apa dia ungkapan ni? Okey, kemudian awak tengok ni, ada orang main bola ni kan. Orang main bola ni kan. Inilah bentuk parabola. Yang ni pun ada kaitan dengan kuadratik ya. Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey, kalau tengok bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, A, B, C tu bukannya pemboleh ubah tetapi itu adalah pemalar. Pemalar maksudnya adalah nilai. Contohnya 2X kuasa 2 tambah 3X tambahkan dengan 1. Okey, itu contohnya lah. Okey, lepas tu kalau tengok pemboleh ubah dia hanyalah X sahaja. Okey. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, daripada soalan ni, tentukan mana satu adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey, 2X kuasa 2 tambah 5. Okey, sekarang ni kita tengok. Ada berapa pemboleh ubah kat sini? Kita tengok pada soalan ni. Ada satu pemboleh ubah iaitu X dan kuasa tertinggi dia adalah kuasa 2. Yang lain tak ada X ada kan. Tapi ini dikatakan ya. Ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, kita tengok pada soalan B. X kuasa 3 tolak 6. Pemboleh ubah adalah 1. Yes, betul. Tetapi kuasa tertinggi dia adalah 3. Jadi ini adalah bukan kerana kuasa tertinggi dia adalah 3. Take note apa saya kata ni. Saya tak tulis kat sini tapi saya cakap Okey, yang C 3X kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. Okey, yang ni kalau awak tengok yang ni dia punya pemboleh ubah ada berapa kat sini? Kalau kita tengok pada soalan ni pemboleh ubah dia ada 2. Okey, ada 2 pemboleh ubah. Jadi adakah dia merupakan ungkapan kuadratik? Jawapannya adalah bukan. Kerana yang ni ada 2 pemboleh ubah. Okey, D. 1/2M kuasa 2. Ada satu pemboleh ubah iaitu M. Okey, betul. Okey, kemudian kuasa tertinggi dia adalah 2. Okey, betul. Memenuhi. Jadi ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, kemudian kita tengok yang E. 2X kuasa 2 tolak 3/X kuasa 2. Ya, ada satu pemboleh ubah iaitu X dengan X. Tetapi, masalahnya sekarang ni, memang kuasa tertinggi sini adalah 2. Tetapi di sini ada 2. Kalau awak jadikan dia positif, dia akan jadi 2X kuasa 2 tolak 3/X kuasa negatif 2. Okey, sebab bila X ni naik atas, automatik yang positif akan jadi negatif. Okey. Jadi sekarang ni ini bukan. Kenapa? Sebab AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau awak tengok kat sini, yang ni X kuasa 2. Ini X. X ni bersama dengan X kuasa 1. Sebab tu yang kedua mesti X kuasa 1. Tapi bukan. Ini adalah X kuasa negatif 2. Okey. Jadi awak boleh katakan kat sini salah satu kuasa kat sini bukan kuasa 1 tetapi kuasa negatif 2 Okey, yang F ni ini bukan yang ni bukan. Dan yang ke 6 4X kuasa 2 tolak X kuasa 1/2. Adakah ia merupakan ungkapan kuadratik? Jawapannya adalah bukan Kenapa? Sebab yang X kuasa 1/2 ni, yang ni kuasa 1/2 ni bukan nombor bulat tapi pecahan. Okey, walaupun yang ni adalah kuasa tertinggi dia adalah 2. Okey, boleh fahamnya Yang seterusnya. Okey, bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Tengok kat sini.
A ialah perkali bagi X kuasa 2, B ialah perkali bagi X dan C ialah pemalar, maksudnya nilai. Okey. A dengan X perkali ni maksud melengkapkan. A darab X kuasa 2 jadi AX kuasa 2 seperti persamaan ni. So kat sini 2X kuasa 2 tolak 4. Kalau kita bandingkan dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C, yang berdekatan dengan X kuasa 2 untuk soalan ni adalah nombor 2. Okey. Ada tak X kat sini? Tak ada kan? So, kalau tak ada, kita tulis kat sini sebagai sifar. Okey, lepas tu dekat bahagian C ni, untuk C ni, ada nombor lagi tinggalkan, negatif 4. Jadi, tuliskan di sini negatif 4. Jadi, jawapan yang betul adalah, sini adalah 2, sini adalah kosong, ataupun sifar, sini adalah negatif 4. Okey, yang kedua ni, 1/2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3/2. Jadi, bandingkan dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C yang berdekatan dengan X kuasa 2 adalah 1/2. Jadi, tulis kat sini 1/2. Yang berdekatan dengan B adalah 5. Tuliskan 5. Dan berdekatan dengan yang bahagian pemalar adalah yang ni. Jangan lupa tulis negatif 3/2. Jawapan dia adalah negatif 3/2. Sama juga dengan macam ni. Yang ni, untuk yang ni, hati-hati sebenarnya, untuk persamaan ni, untuk ungkapan ni, negatif 1x kuasa 2 tambah 1x. Okey? Bukannya kosong ataupun mungkin awak kata tak ada nilai lah, cikgu ni tak ada nilai. Sebenarnya ada. Tapi kita tak tulis je. Okey. Maksudnya A berdekatan dengan x kuasa 2 iaitu negatif 1. Berdekatan dengan B ialah 1. Untuk C ada tak? C tak ada kan? Tak ada pemalar kan? Nombor kat belakang tak ada kan? So, kita tulis ni sebagai sifar. Okey, setakat ni boleh faham tak apa yang diajar ni? Saya harap semua boleh faham dengan apa yang saya ajar ni. Okey. Okey, untuk E, okey, sama juga seperti situasi di atas. Negatif 1x kuasa 2 tolak 3x tolak 9. Okey, gantikan masuk ke sini. A adalah negatif 1 yang berdekatan dengan x kuasa 2. B adalah negatif 3. Dan C adalah negatif 9. Dan akhir sekali, 1/2x kuasa 2. Okey, yang ni. Yang berdekatan dengan x kuasa 2 adalah 1/2. So, sini 1/2. Tapi belakang tak ada kan? So, kita tuliskan sifar. Okey, jadi setakat ni boleh faham Okey, untuk yang ketiga ni. Okey, apa kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada 1? Okey, sekarang ni. Okey, mula-mula kita tengok apa perbezaan antara ungkapan dengan fungsi. Okey, ungkapan. Awak dah belajar semasa dalam tingkatan 1 perkara ni. Saya rasa ungkapan persamaan linear. Okey, yang tu dalam satu pun boleh ubah. Okey, apakah ungkapan kuadratik? Kalau awak tengok kat bahagian bawah ni, ungkapan kuadratik, awak tengok dia tidak ada sama dengan. Dia ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C tapi tidak ada sama dengan. Tapi untuk fungsi ni umpama persamaan di mana dia ada sama dengan. Tengok kat bahagian ni ada sama dengan dah di highlight kat sini. Okey. Jadi sekarang ni awak dah nampakkan perbezaan ungkapan dengan fungsi kan? Fungsi tu ada sama dengan, ungkapan tidak ada. Okey, yang seterusnya. Sekarang ni daripada graf ni, yang ni adalah graf kuadratik graf fungsi kuadratik. Dia berbentuk parabola, sama ada bentuk macam ni ataupun terbalik Okey, apakah hubungan dia? Kalau daripada nilai fx sama dengan 4 ni, bila kita lukis zat pembaris kat sini, kita akan dapat 2 titik ni. Jadi ada 2 titik kat sini. Jadi bilangan titik adalah 2 Daripada x ni, bahagian x ni ada 2. Satu adalah 4, satu lagi adalah negatif 1. Jadi, koordinat titik persilangan adalah 4, 4 dan negatif 1, 4 daripada y ni lah Jadi, apakah fungsi kuadratik ni? Okey, fungsi dia ialah hubungan banyak kepada 1. Maksudnya pada x dengan y tu kan. X tu ada 2 nilai kan, iaitu 4 dengan negatif 1. Kepada 1. 1 tu maksudnya pada nombor 4 tadi. Okey. Jadi, sekarang ni kita tengok kepada graf. Bentuk graf Okey, ada 2 saja bentuk graf kat sini.
sebenarnya nilai A yang depan sekali tu menentukan macam mana bentuk graf tersebut. Sama ada bentuk melengkung macam ni atau U ataupun N. Okey, yang ni kita panggil sebagai, yang pertama ni. Okey, yang ni adalah graf senyum. Bila senyum, hati kita gembira. Okey, kalau gembira maksudnya nilai A adalah nilai positif. Okey, maksudnya A nilai dia adalah positif. Kalau yang sebelah sini pula, dia adalah grup sedih. Dia sedih. Okey, dia tak senyum dah, dia sedih. Jadi maksudnya bila sedih ni, benda ni adalah negatif. Jadi maksudnya A adalah nilai dia adalah negatif. Okey, so kita tengok pada slide seterusnya. Apakah titik maksimum atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik? Bila kita tengok graf macam ni, yang ni kita tengok ini adalah paling tinggi. Kalau paling tinggi kita panggil dia sebagai titik maksimum. Kalau macam bentuk U ni kita panggil sebagai titik minimum. Titik yang paling rendah dalam graf tersebut. Okey. Yang ni awak kena ingat Kalau graf sedih tu, yang ni kita tandakan sebagai titik maksimum. Kalau graf senyum kat bawah ni kita tandakan sebagai titik minimum. Okey. Macam mana nak kenal pasti titik maksimum dan titik minimum? Sebenarnya titik maksimum dan titik minimum ni adalah garis tengah kepada graf tersebut. Okey, paksi simetri lah, orang kata paksi simetri. Dalam masa matematik ni paksi simetri, tapi kita panggil sebagai garis bahagian tengah-tengah. Di mana bila awak lipat dia dah sama nanti. Tu adalah garis tengah-tengah dia. Macam konsep pantulan lah. Okey. Okey, praktiskan diri 1.1b ni. Tentukan graf fungsi kuadratik yang berbentuk sama ada senyum ataupun sedih. Seperti yang saya katakan tadi, bahagian A tu yang memainkan peranan untuk menentukan sama ada graf tu berbentuk senyum ataupun sedih. Okey. Okey, bahagian A ni. Kalau A ni lebih besar pada sifar, maksudnya nilai dia adalah positif. Jadi graf dia adalah senyum. Tapi kalau A tu kurang pada sifar, maksudnya nilai dia adalah negatif. Maksudnya graf tu adalah sedih. Kalau kita sedih, benda tak best kan? So kita nangis. So negatif lah. Benda tu negatif. Tapi bila kita gembira, kita senyum, benda tu adalah positif. Jadi awak tengok apakah nilai A tu. Awak tengok nombor dia 2, 3 tu kan positif. Jadi senyumlah. Tapi kalau nilai dia adalah negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, itu adalah benda yang sedih. Okey, jadi awak boleh kaitkan dekat situ. Okey, nombor 2. Bagi setiap graf kuadratik, fx, ax kuasa 2 tambah bx tambah c di bawah, nyatakan julat bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Okey, kalau daripada graf ni, ni graf senyum ni. Tapi graf senyum, okey, kita tengok. Yang ni kat bahagian bawah ni adalah dia punya titik minimum. Dah tersebut dah. Okey, yang ni. Ni paling bawah. Okay, bila kita sebut paling bawah ni, ini adalah titik minimum dia kan. Jadi, kalau titik minimum ni, kalau dah senyum ni, senyum macam ni, apa saya kata tadi? Kalau senyum, positif ke negatif? Maksudnya, A lebih besar daripada sifar. Okey. Okey, untuk B ni pula, kita tandakan titik kat sini. Ini adalah titik maksimum. Okey, titik maksimum. Okey, titik maksimum ni, jadi apa dia punya ciri-ciri? Kalau titik maksimum kan negatif kan? Jadi maksudnya nilai A tu negatif. Nilai A tu lebih kecil daripada sifar. Okey, jadi maksudnya A kurang daripada sifar. Okey, fahamkan benda tu Apa kurang, apa lebih besar, tolong fahamkan benda ni. Sebab ni adalah basic untuk awak Okey, kemudian nombor 3. Okey, tentukan maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan bagi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Okey, mula-mula kita kena pasti dulu di mana titik maksimum, titik minimum bagi satu graf ni. Okey, kat sini. Kalau kita tengok kat sini, dia berada di sebelah sini. Okey, lepas tu ambil pembaris, kenal pasti dia terkena kat bahagian mana ni. Okey, tengok bahagian X dulu, dia terkena kat bahagian mana.
Okey, ni kena perlukan pembaris sebenarnya ni. Okey. Kalau begini dapat bayangan kat mana? Negatif 4 dan juga kat mana lagi seterusnya? Ya, 4 dan negatif 15. Manakan ni koordinat, jadi kena buat tanda kurungan ya. Adakah ni titik minimum ataupun titik maksimum? Kalau tengok pergi ke bawah, ini dipanggil sebagai titik minimum. Okey, 4 negatif 15. Dan nyatakan persamaan bagi paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Okey, sekarang ni di mana tempat pantulan dia tu? Dah nampak bayangan dah tu sebenarnya. Kat mana titik minimum tersebut? Di situlah bahagian paksi simetri dia. Okey, jadi maksudnya ini memotong pada nombor apa? Pada nombor 4 pada paksi X. Jadi jawapan dia adalah X sama dengan 4. Ini untuk paksi simetri. Ini paksi simetri dia. Okey, untuk B ni. Okey, kita tanda dulu kat mana titik minimum dia. Dekat-dekat lah juga nak tengok ni. Okey, kat sini kan. Okey, kalau kita tengok pada bahagian X ni, kita potong, kita lukiskan garis ke bawah ni. Okey, berada di tengah iaitu 3. Okey, kemudian kita kena pasti kita kena pada mana bahagian fx ni. Kira berkotak 1, 2, 3. Okey, 13.5. Kat sini adalah 13.5. Okey, kat sini. Jadi apakah titik ni? Apakah jenis titik ni? Maksimum ke minimum? Tengok sedih. So max. Titik maksimum. Okey, koordinat dia apa tadi? 3,13.5. Jadi apakah paksi simetri dia? Itu kat atas ni. Jadi paksi simetri dia sama dengan, tengok sini, kat cermin ni, dekat pada paksi ni, paksi X sama dengan, ni tersilap. Paksi simetri dia X sama dengan 3. Okey, tu jawapan dia. Okey, saya harap awak semua boleh faham. Okey, lepas ni tolong siapkan latihan dan tolong hantar kepada saya untuk penilaian. Okey, sekian, terima kasih.